curious lah pasal orang lain. Bukan dari segi memahami juga, bukan daripada segi memahami saja, tapi dia boleh imagine perasaan orang itu. Okay, so next, bagaimana kita nak guna empathy ni atau apa yang dia berkaitan. So ini adalah quote daripada Klotz, Scientific Advertising 1923. The advertising man studies the consumer. He tries to place himself in the position of the buyer, and his success is largely dependent on doing that to the exclusion of everything. So apa maksudnya, dia buat itu saja dan itulah punca utama yang dia akan membuat iklan yang memang formula. So daripada quote ini kita ambil 3 perkara. The first one is the ad man, second adalah consumer, and the third thing is kebolehan ad man tu untuk menggunakan empathy untuk memahami consumer dia lah, putting himself in the consumer's position. 3 things that we can learn daripada quote tadi. Okay, so next, bila benda ni berlaku, kita dapat hasilkan iklan yang memang perform lah, dan bila perform, klien pun happy, kita pun happy, duit pun banyak. Alright, next, how do we use this? Bagaimana kita nak guna empathy dalam kita punya copywriting, macam mana nak apply? So kita ambil magnifying glass ni dan kita study. So let's say kalau kita punya audience adalah budak-budak, kita study every single client, customer untuk produk tu. Let's say kalau produk tu untuk budak, kita memahami diorang tu dalam ramai-ramai yang tengah senyum-senyum gembira ni, kita nampak ada seorang ni, kenapa muka dia masam? Kita kena tahu apa yang dia fikirkan, apa masalah dia yang kita boleh solve. Dalam ramai-ramai happy, dia seorang ni. So yeah, that's one. Next, kita pun study apa demographic ataupun societal structure. So kat sini maybe apa T20, M40, B40, masing-masing ada masalah yang lain dan juga perasaan yang berlainan. Dan bila kita selalu apply research ni dan apply magnifying glass ni untuk memahami perasaan consumer kita, benda yang kabur akan lama-lama menjadi jelas. Alright, so next, another way kita boleh buat adalah membuka ruangan berkomunikasi. Maksudnya kita bercakap dengan orang tu. Macam saya usually would spend some time lah nak just sembang dengan orang ni, macam walaupun tak kenal, kita just sembang, apa beli barang ni ke, apa perasaan dia guna barang tu ke, apa ke, just nak memahami apa daripada position consumer lah kan. So again, do we assume? Does this mean we should assume? Macam let's say lah kita pakai empathy je untuk assume, aku boleh faham dia ni, aku pernah lalui benda sama juga. No, we cannot. Never assume. Sebab ada variable-variable yang lain yang kita tak nampak, yang dia saja alami benda. So, bila kita apply empathy ni, let's say lah kita dah apply empathy dalam copywriting, kita dah buat research dan kita craftkan iklan. Adakah skill empathy tu berakhir di situ saja? So bila kita buat research dan kita craft iklan apa semua, kita mula sebenarnya kat sini saja baru. Kita baru bermula di sini. Dan kita nak capai puncak ni yang ada flag warna merah ni. So let's say lah kan, kita mula kat sini, audience masih cool, so swap biru. So kita run the ads atau kita keluar iklan tu dan kita tengok reaksi consumer kita lah. So slowly kita akan naik kat flag yang warna kuning ni. Kita dah mula start faham, macam ni reaksi diorang bila nampak iklan aku. So kita iterate lagi, kasih dia lagi perfect lah. Dan one point kita akan capai advertisement yang memang masuk dengan consumer kita, dan consumer kita rasa apa yang aku baca ni, aku rasa yang orang yang tulis ni fahami aku. So itu kita dah perfectly apply empathy dalam pengiklan kita lah. Dia bukan proses sekali saja, dia proses yang berterusan. So bila nak apply tu, make sure let's say dah keluarkan iklan tu apa semua, jangan tak monitor lah, kena monitor, tengok data, iterate maksudnya kita tweak apa yang kita boleh tukar sikit-sikit untuk naikkan percentage tu. Alright, so siapa yang kita boleh belajar, David Ogilvy antara role model yang kita boleh belajar so David Ogilvy punya cara, dia skill set dia berdasarkan empathy. So David Ogilvy adalah satu, next Seth Godin, dan akhir sekali Claude Hopkins. Ni pun saya baru kenal dia lah. So ni antara legend-legend dalam industri sekarang yang kita boleh belajar lah skill set diorang, sebab skill set diorang memang berdasarkan empathy, memahami consumer tu. Okay. So next, story time. So how does empathy ataupun skill ni play out in the real world lah kan. So ni adalah kes penjual smartphone. So kawan saya nak beli smartphone.
dia punya phone dah rosak dah. So saya kasih fakta lah tentang dia ni, tentang consumer ni lah kan. Dia pakai dalam 6 tahun dia pakai Oppo, dia tak pernah tukar. Dan dia jenis bila phone tu dah betul-betul rabak baru dia tukar phone tu. So dia dalam yang sekarang ni dia nak invest lah dalam smartphone baru. So ni fakta yang kita tahu kan. Alright, so saya pun bawa dia pergi ICT Central cari phone lah, cari smartphone. Dan ini antara kedai-kedai yang kita visit lah, Samsung, Redmi, Huawei, Oppo, Viva dan Realme. Kita dah bersedia nak kasih duit, but what happened? So kita pergi Samsung. Kita pergi Samsung, saya dan kawan saya masuklah kedai tu, browse through the phone, dan salesperson dia datang dan just duduk tunggu sana dan tanya apa yang kita tengah cari. Okay. Kat situ kita nampak dia cuba nak fahami apa yang the selling starts. Dan saya pun respon, okay, kawan saya nak cari phone, saya tak tahu, saya cakap saya tak tahu pasal smartphone sekarang, apa yang elok, yang ni elok ke? So yang ni maksudnya saya tunjuk kepada Samsung A punya series lah, price range low tier to mid tier. So bila saya tanya soalan itu, salesperson ni dia dah mulakan sales process dia dalam bertanya next. Dia buat apa tau? Bila saya bertanyakan yang saya ni tak tahu, response dia adalah dia gelakkan saya. Dia gelakkan saya tu je. Dia gelakkan, maksud dia tak sambung apa, dia senyap. Dan saya pun pelik lah pasal dia gelakkan saya ni kan. So saya macam saya continue conversation tu. Saya cakap lah, okay. So yang macam A series ni nampak dia punya price range mid tier, tapi dia punya spec ni okay ke? Let's say lah kan saya nak main game-game berat. Yang dia pandang saya, dia gelakkan saya lagi. So saya macam okay, dia ni memang nak tu je lah, dia tak kisah walaupun ke tak. Dia, saya tanya lagi, dia jawab lah sikit-sikit, oh sebenarnya tak, spek ni tak power, dia spek biasa je. Dia keling-keling kepala dia cakap sikit-sikit. So saya dengan kawan saya pun dah start menyapa, kita pun move on to the next. So kita pergi ke kedai Redmi pula. Kedai Redmi kita sampai-sampai kita masuk dan kita tengok range dalam 800 to 2000 kita tengok. Dan this time around, salesperson dia datang and dia tak cakap apa-apa lagi. So dia belum start proses selling dia. Dia just tunggu je sana. And then kita start bertanya. Bila kita start tanya baru dia jawab. Okay, so this ni adalah skill empathy yang diguna di mana dia tak nak kita rasa terganggu. So dia tunggu saja. Dia tunggu sampai kita bersedia untuk berkomunikasi baru dia jawab. So kita tanya, dia jawab. Lepas dia jawab dengan complete lah, dia jawab dengan information. Dia tak gelakkan kita, dia jawab tu. Dia interested dengan apa yang kita bertanya. Dan lepas dia jawab, dia senyap balik. Dia tunggu. So kita pun tengok, kita dah puas tengok, kita pergi kedai lain. So kita pergi kedai Huawei. Huawei ni bila kita sampai, masalah kedai ni pula, dia punya range phone tak banyak, ada 3 je. So kita bertanya kepada orang yang tengah jaga tu. So dia kata, phone kat sini 3 ni je, kita tengah new shipment lah dalam 21 hari bulan. Okay, so dia berinteraksi. Dia menjawab, dia tunggu juga dan menjawab soalan bila kita bertanya dan dia kasih extra information supaya kita faham kenapa keadaan kedai itu turun. So kita move on to the next. So far, kalau korang perasan, salesperson yang ni, yang Redmi dengan Huawei so far menggunakan teknik tunggu dan jawab. Tunggu kenapa? Sebab dia ada empathy, dia tahu mungkin customer ni tak nak diganggu. Mungkin dia dah tahu apa yang dia nak cari. So biar aku tunggu kat sini sampai dia dah bersedia untuk berkomunikasi, baru aku jawab. So tu untuk Redmi dengan Huawei. Untuk Samsung, style dia lain. Style dia bila saya tanya, dia gelakkan saya. So out lah, memang style dia tu memang tak ada empathy lah kan. So we move to Oppo. Yang we move to, bila kita move to Oppo, dia punya salesperson tunggu dan jawab juga. So not much there. Kita just datang tengok price range still nak sebih-sebih lagi. Dan kawan saya ni yang kita tahu sebelum yang saya tunjuk tu, dia memang pengguna Oppo lah kan. So dia ada bias sikit lah dengan Oppo, tapi dia nak tengok yang lain. So kita move to Viva. This time around, salesperson dia adalah seorang yang pendiam dan pemalu. Bila kita masuk kedai tu, dia tak tunggu anywhere yang kita boleh tanya. Dia tunggu jauh-jauh dan dia tengok kita. So memang pemalu, pendiam lah. So macam ni memang saya nak kasih duit pun dia macam tak nak je, so tak apalah. So kita just tengok phone spec tu apa. So we move to the next, which is Realme. Ya, Realme ni antara salesperson yang memang tak ada empathy langsung. Dia langsung tak kisah. Dia just datang, dia diam. Dia tak buat apa, dia memang dia pun tak datang lah. Dia duduk jauh-jauh dan dia buat muka macam dia memang tak suka pun kita ada kat situ. So, bila kita nampak asal muka dia macam ni kan, acau lah begitu tempat lain. So kat situ kawan saya nak buat decision.
Dan sebab dia dah sebab fakta yang kita tahu tentang consumer ni, dia adalah pengguna Oppo selama 6 tahun. So kita tahu dia ni ada bias. So kat sini why we know that, sebab let's say kalau consumer tu jenis yang dia tak tukar phone sampailah dia punya phone rabak. Maksudnya kalau kita tengok let's say consumer, pecahan consumer, jenis-jenis consumer kan kita ada first adopters, and then first adopters, and then the laggards yang paling hujung sekali. So laggards ni adalah kawan saya ni lah yang nak beli phone. So laggards selalunya dia bias terhadap apa yang dia dah ada. So dia pun nak pergilah ke Oppo. So sampai ke Oppo balik, kita dijemput dengan salesperson yang lain pula. So yang first tadi lelaki, dia tunggu dan jawab. Kali ni perempuan. Bukan saya nak cakap ada beza lelaki pun tak ada lah, just nak kasih gambaran lah kan. So dia pun dah berminat nak beli phone ni. So saya duduklah kat tepi, saya nak perhatikan macam mana salesperson ni akan close kawan saya yang memang dah nak beli. So memang warm audience, dah memang mudah untuk person ni close. Dan saya nak belajar nak tengok cara dia close kawan saya lah. So kawan saya ambil phone tu, cakap, oh dalam color ni dah ada tak? Number one, dia dah sebut ada tak dalam color ni. Means he's already imagining in his hands apa yang dia ada bila dia lepas dah beli. So salesperson ni terus dia faham, menggunakan empathy, dia faham okay klien ni dah warm dah ni, so dia terus ambil color yang lain dan dia keluarkan dan dia tunjuk lah, okay ni yang color yang lain satu, nampak cantik lah, yang rainbow apa benda tu. So dia tengok, oh okay. So dia tanya, okay so kawan saya cakap saya dah so kawan saya reveal information, saya dah guna Oppo dah lama, yang ni saya nak beli phone baru. So dan ini cara salesperson tu reply tau. So salesperson tu dia macam, cik betul cik, ni Oppo ni, elok. And then after that bila kawan saya reveal benda tu, kena tukar cik, lama sangat lah phone tu. That's the first point yang saya perasan. And after that, daripada kawan saya yang memberikan dia information, dia bertukar arah kepada salesperson tu yang banyak bercakap dan kawan saya pula senyap. Second point. Lastly, conclusion daripada kisah tu, kawan saya datang kat saya, Syed, kita pergi kedai lain lah. Saya pun okay, saya faham. So okay, jom kita pergi kedai lain. Dalam kita perjalanan ke kedai lain tu, saya tanya dia, kau tak suka cara dia cakap kan? You dua, aku tak tahu kenapa. Kau rasa macam dia oversell kau tak? Betul, macam dia tak kisah pasal kau kan? You dua, macam kau tahu? Aku perhatikan lah benda ni, memang aku perhatikan pun. Aku dah nak beli. Memang aku dah minat dah phone ni. Dia duk cakap benda-benda yang aku paling tak perhatian bila dia cakap. Aku cakap lah phone aku lama, aku faham dah nak kena tukar. Tapi cara dia sebut kat aku ni, lama lah tu nak kena tukar ni. Macam awal pula dia cakap macam ni. So 3 points saya perasan. There's such a thing as overselling. So apa kesilapan salesperson ni? Number one, obviously lah dalam konteks topik kita hari ni, dia tak ada empathy. Dan bila tak ada empathy tu, kita tak dapat nak detect adalahkah customer ni dah ready nak beli atau customer ni saja nak browse. Sebab kita tak ada empathy, kita tak boleh nak detect. Dan kalau kita boleh praktis empathy kita boleh detect sampai ke tahap cara percakapan dan ayat customer tu sebut. For starters, customer tu kawan saya dah sebut kat dia, saya ini adalah pengguna Oppo yang lama. Golden point. Next dia kata saya berminat dengan Oppo ni dan saya rasa saya nak beli yang ni lah. Second point, very golden. Means dia peminat Oppo, your product, you're ready to buy. That's it. Sepatutnya daripada kasih komen-komen yang tak penting, daripada overselling, macam pushing, daripada customer tu senyap, kita pula bercakap. Wrong. Never do that. Bila customer dah bersedia, kerja kita senyap dan tanya soalan. So, we move to the next slide. Dan inilah yang benda yang saya perasan. So, ending kisah tu, kawan saya pergi kat Redmi. Sebab antara Redmi dengan Huawei ni sebab tak cukup produk kan. Dia pergi kat Redmi. Dan kalau korang boleh tengok, Samsung ni salesperson dia gelakkan saya. Redmi dia tunggu dan jawab. Huawei pun dia tunggu dan jawab. Oppo overselling. Viva senyap dan malu. Realme terus tak layan. So, antara dua ni, yang gunakan taktik tunggu dan jawab, diorang menang. Huawei ni sebab dia tak cukup option dia. Kawan saya tukar habit dia yang selalu dia guna Oppo selama 6 tahun. Dia tukar habit dia dan pergi ke Redmi. That's huge tau. Dia tukar dalam proses kita gunakan empathy, kita tunggu dan jawab kita dalam proses yang slow selling tu, customer walaupun laggard boleh ubah
habit dia from one product to the other. So akhirnya kawan saya beli Redmi, dia pun happy lah dengan dengan phone tu, dan dia sangat happy dengan experience dia dapat apabila dilayan dengan salesperson ni. So itulah kisah yang saya share pasal topik ini, dan kita itulah. So moral of the story, diorang ni kurang gunakan empathy dalam selling skill. So selling skill ni boleh termasuklah dalam copywriting kita juga. Cara kita bercakap, headline yang kita guna. Dalam kita tulis copy tu, bila customer kita baca, dia baca dalam, ada suara tau dalam minda dia. So kalau kita tulis dalam style yang memang menjerit, oh bam, itu yang dia akan baca. Dan itu jugalah perkara yang kawan saya alami dalam kedai Oppo tu. Memang last salesperson tu lah yang banyak cakap, cik, sembang ke langit sebenarnya. Kawan saya dia macam, ni dah kenapa dah ni? Padahal mula-mula dia dah berminat nak beli, terus jadi tak minat. So, yeah, that's the moral of the story. And kita akan kasih itulah.